active collaboration and mutual assistance in the social and cultural fields. Okay. And then training and research facility in the educational professional spheres. Okay, buat latihan, membuat penyelidikan dari segi dalam segi bidang pendidikan dan juga profesional. Okay, promote Southeast Asian Studies. Dia mewawarkan ataupun mempromosikan lah, orang kata nak kembangkan. Okay, kita nak pembelajaran ataupun kita kajian tentang Asia Tenggara. Okay. Okay, so pada Bali Concord 1976 dari sosial, welfare of low income group and rural population. So mereka discuss tentang kebajikan geng-geng ni lah, golongan-golongan yang berpendapatan rendah dan juga penduduk di kawasan pendalaman. Okey, juga melibatkan wanita, golongan wanita dan belia, pembangunan wanita dan belia. Kita kena faham wanita tu sangat penting. Address population growth in the region. Okey, menyelesaikan masalah pertumbuhan populasi, macam penduduk yang makin lama makin ramai di Asia Tenggara. Okay. Prevention and eradication of the abuse of narcotics and illegal trafficking of drugs. Okay, zaman tu bukan setakat Malaysia je, satu Asia Tenggara dia ada masalah dengan dadah, okay, narkotik dan pengedaran dadah secara illegal lah. Kalau legal ni apa pula? So kalau dadah digunakan untuk ubat-ubatan, untuk bidang healthcare, kesihatan di hospital, it's fine. Tapi bila penyalahgunaan dadah tu yang kita tak nak tu. Even Tok Madam dulu, dia sakit. Tak siap Madam, barah tulang masuk. Kaki dia sakit sampai mak saudara Madam, dia boleh tantangan untuk dapatkan heroin untuk hilangkan kesakitan. Dia macam tu tau dadah ni. Dadah ni bukanlah tak bagus langsung. Tapi kalau digunakan untuk perubatan, tak apa, tahan sakit, bagus. Beef semua tu dadah, tapi bila disalahgunakan untuk orang kata pleasure, untuk kan digunakan secara salah, itu yang tak bagus tu. Sebab tu 1980-an, start lepas-lepas Bali Concord ni juga, Malaysia mengisytiharkan dadah sebagai musuh nombor satu negara, dan sesiapa yang terlibat dengan pengedaran dadah bila sampai dia punya berat tu boleh dikenakan hukuman gantung mandatori. Alright. Okay, dekat Bali Concord pun mereka bincangkan tentang cultural and information. Okay, so mereka memperkenalkanlah apa yang kita sedang belajar sekarang, study, kajian ataupun pembelajaran tentang ASEAN, okay, negara-negara yang menjadi ahli kepadanya, bahasa-bahasa kebangsaan dekat sekolah-sekolah. So kita tahulah ASEAN, okay. Role of ASEAN scholars, so apa peranan ASEAN, orang kena pengkaji-pengkaji dalam ASEAN, penulis, artis-artis, okay, penyumbang seni lah, mass media, dalam meningkatkan identiti serantau ni. Maknanya kita nak semua orang tahulah tentang wujudnya ASEAN. Okay. Okay, promote Southeast Asia Studies through collaboration among national institutes. So kita juga ada kerjasama di antara institusi-institusi nasional. Alright. Maknanya antara negara-negara ASEAN ni mereka collaborate lah. Okay, so pada tahun 1992 Singapore Declaration, okay, they enhance awareness of ASEAN through ASEAN Studies. So kita kena faham yang ASEAN ni bukan sahaja pertubuhan yang dibuat untuk macam rombongan makiah nak menghabiskan duit pergi buat persidangan. No. Ini adalah ada dia punya tujuan, dan dengan adanya masa Singapore Declaration pada tahun 1992, ditingkatkan lagi awareness tentang ASEAN ni melalui ASEAN Studies, speed up the development of regional identity and solidarity, human resource and higher learning. Okay, mempercepatkan lagi pembangunan, okay, membina identiti serantau bersama-sama. Solidarity ni mereka percayalah perkataan ni sangat famous lah sekarang. Okay, human resource, okay,
dan higher learning lah di peringkat yang lebih tinggi lah. Increase the participation of women in ASEAN's development, dan tak lupa juga mereka meningkatkan orang kata peranan wanita ni, dan termasuklah kanak-kanak. Protection of the environment through sustainable development, and then pada tahun 1992 term sustainable development tu mulai kita dengari lah, itu start. Nanti kamu akan belajar subjek ni dengan madam sem depan. Okay, so orang kata environment ni maknanya, so mata tahun 1990-an ni orang kata kita dah start concern pasal environment. So nak tahu, nak belajar, start kedengaran lah pembangunan lestari ataupun sustainable development. Enhance environmental cooperation, masa ni dah start dah kita dengar lapisan ozon menipis, climate change, global warming. So kita adakan kerjasama nak bincang pasal environment. Okay. Okey, pada tahun 19 semasa Singapore Declaration 1992 pula, mereka juga berikrar untuk membantu negara-negara membangun. Okey, Malaysia masih lagi negara membangun. Kalau tak salah, Singapore negara maju dah, ya. Maintain a conducive international environment. Okey, so mengekalkan suasana yang kondusif di peringkat antarabangsa, exchange of info among regional NGO. So kita nak juga NGO ni di antara negara-negara Asia Tenggara ni saling connected lah antara satu sama lain. Okay, overcome the regional drought problem. Okay, nak mengatasi bersama-sama masalah dadah yang berlaku dalam Asia Tenggara. Curb the spread of AIDS in the region. Okay, so kalau dekat ni, dekat apa? Kalau dekat ni, kalau kita dadah ni, dia akan terus berkait rapat dengan AIDS lah. Seperti mana yang kita tahu, AIDS ni penyakitnya masih lagi tidak kita temui dia punya penawar. Cuma penawarnya adalah berkelakuan baik lah. Kalau kamu tak isap dadah, tak mengamalkan seks rambang, insyaAllah lah. Okay, kalau COVID ni lain pula, tiba-tiba dah kena COVID. Okay, walaupun kita macam mana lah. Okay, so pada Asian Vision 2020, okay, bukan kita je Malaysia maju ataupun wawasan 2020. ASEAN pun masa tu dia nak capai wawasan 2020. Yang selari dengan kita punya juga wawasan 2020 kita pada tahun 1997. So dia aim 13 tahun lepas tu dia akan capai satu masyarakat penyayang. Tu panggil caring societies tu. Kita kena saling sayang menyayangi. Kamu sayang tak sesama classmate ni? Dia nak tanya. Sayang tak sesama classmate? Geram tak ada kamera ni. Sayang doa. Doa. Amboi, ya ke? Dah 4 sem bersama-sama kan. Tapi berapa sem je jumpa? 2 sem Okay, sayang doa lah. So kita nak jadikan masyarakat yang caring. Okay, aware, sedar tentang ikatan history, ikatan sejarah bersama-sama, ada apa warisan budaya yang sama yang menjadikan kita ni sebenarnya datang daripada asal usul yang sama. Okay, sebab itulah kalau kamu tengok orang Asia ni muka dia lebih-lebih kurang. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak cerita Mero Mahawangsa? Pernah dengar tak pasal Sriwijaya? Pernah dengar tak? Kamu belajar kan PhD 270 kan? Kalau dulu-dulu kerajaan Melayu dulu-dulu, dia tak sama macam sekarang Malaysia, Brunei sama. Kita ni ada sikit-sikit kena-mengena dengan apa? Dengan Indon sikit, dengan Thailand sikit, Sriwijaya, Kedah Tua, apa semua tu kan. So sebenarnya kita berkongsi sejarah yang sama yang menjadikan sebenarnya cara percakapan kita dan muka kita ni lebih-lebih kurang sama kalau orang-orang ke Asia Tenggara tu. Kalau tak silap Madam Mahsuri tu, dia tak reti cakap Melayu. Tak silap Madam, dia orang macam orang-orang Thailand gitu. Tapi kita anggap, tapi zaman dulu Kedah tu Thailand macam belah-belah sana lah maknanya. Okay, equitable access for total human development. Okay, so maknanya sama-sama rata lah. Semua dapat lah kalau untuk membangun tu. Eradication of hunger,
poverty, malnutrition, strong family units and empowerment of civil society. Nak membasmi kelaparan, kebuluran, kemiskinan, kurangnya nutrisi, nak ada unit family yang kukuh, maknanya kekeluargaan lah, dan nak memperkukuhkan lagi peranan masyarakat sivil lah, okay? Dan bebas daripada pengedaran pemprosesan dadah-dadah yang tidak sah di sisi undang-undang ni. Okay, dadah ni kalau kamu tengok memanglah, kalau kita tengok banyak-banyak kisah kan, bunuh mak, sebab apa? Sebab gila ke dadah tu lah, bunuh ahli keluarga, mencuri, menjadi tidak waras. So dadah dengan arak ni dosa dia sama. Okay, so janganlah kita terlibat dengan benda-benda macam tu. Meda harap kamu janganlah cuba-cuba buat benda lain, cuba benda lain, tapi jangan cuba benda-benda yang terlarang. Okay, okay, so technologically competitive. So kita nak berdaya saing dari segi teknologi, sebab itulah kita macam buat kilang, buat macam-macam multimedia super corridor, semua-semua tu. Sebab apa? Sebab kita nak competitive, okay? Mechanism for sustainable development. Okay, kaedah-kaedah nak capai pembangunan lestari, nak membangun tapi dalam masa yang sama pembangunan yang menjaga alam sekitar. Itu maksudnya sustainable development. Common rules and cooperative measure to deal with transnational crime. So kita ada, orang kata, kalau ada jenayah kita nak selesaikan dengan kaedah ataupun langkah-langkah yang sama. Okay, nations govern through consent and greater participation of the people and focus on welfare, dignity and the good of the community. Okay, so kita nak, kalau memerintah negara tak naklah rakyat tak boleh bercakap, kita nak rakyat participate. Dan kita pun, kerajaan pun kena fokus kepada kebajikan, maruah dan kebaikan masyarakat. Okay, sebab kita faham ASEAN ni dia mendukung ciri-ciri demokrasi. Okay, sebab itulah macam Myanmar dia tak berapa nak menyokong demokrasi, ASEAN macam nak warning lah. Okay, warning pada Myanmar. Okay, develop and strengthen ASEAN's institution. Okay, nak memperkemaskan lagi peranan ASEAN itu sendiri. Okay, so kita ada ASCC, iaitu ASEAN Social Cultural Community. Okay, okay. So antara inisiatif dia adalah pada Summit ASEAN ke-12, mereka agree untuk mempercepatkan ASCC daripada dia nak capai pada tahun 2020, tapi dia kata tak apa, kita boleh capai pada tahun 2015, lebih cepat. Okay, so pada ASEAN Summit yang ke-14 mereka pun adopt lah. Okay, mereka pun start untuk implement ASCC blueprint. So apa dia punya antara peranan ASCC ni? Yang pertama, people-centered and socially responsible ASEAN community. Maknanya kita nak bertanggungjawab kepada masyarakat dan juga kita nak mengutamakan masyarakat, okay, dalam apa-apa pun. Dan yang kedua, enduring solidarity and unity. Sama-sama bersatu padu dan satu suara. Itu maksudnya solidarity, bersatu padu. Common identity, identity yang sama, maknanya kita tak ada membeza-bezakan. Kita adalah orang ASEAN. Macam itulah. Caring and sharing society, masyarakat yang penyayang dan macam sanggup berkongsi lah. Enhance well-being, livelihood and welfare, meningkatkan kesejahteraan, kebajikan dan kehidupan lah. Okay, so ciri-cirinya adalah culture dia kita tengok, dan kita follow prinsip-prinsip yang kita dah setuju dalam ASEAN tu, kita follow, kita sentiasa bekerjasama dan kita bergerak bersama-sama. Collective responsibility ni maknanya kita bergerak bersama-sama lah. To promote human and social development, so dia nak menegakkan lah, okay, pembangunan human ni. Human maknanya kita ajar jadi orang, jangan kita fikirkan ramai beranak 10 orang tapi tak ada kualiti. Kita orang kata tingkatkan kemahiran, tingkatkan humanity skill, tingkatkan keinsanan seseorang tu, okay? Respect for fundamental freedoms, kita menghormatilah kebebasan. Okay, kebebasan tu yang tak sedap tu apabila dengar Myanmar ni dia tak puas hati dengan Aung San Suu Kyi. Dia ni orang kata menang pilihan raya dan layak jadi Perdana Menteri Myanmar, tapi mereka tak puas hati, so dia kurung Aung San Suu Kyi ni dalam rumah selama berpuluh tahun. So ini macam tak respect kebebasan ya. Gender equality, sama rata dari segi kaum, bukan kaum, kata
jantina. Okey, jangan menafikan hak wanita lah. Macam Filipina dia dah ada dah Perdana Menteri perempuan lah. Malaysia je tak ada lagi. Maknanya orang kata wanita ni sama setaraf dengan lelaki. Tu maksudnya lah. Okay. The promotion and protection of human rights. Okay. Menegakkan dan melindungi human rights dan the promotion of social justice. Okay. Ataupun orang panggil menegakkan keadilan sosial lah. Maksud keadilan sosial? Maksudnya macam kita semua manusia ni sama je. Kita tidak ada macam orang kaya dipandang tinggi, orang miskin, orang tak cara. Tak ada, kita nak dengar lah undang-undang ni hanya jaga orang kaya. Kan kalau kat Malaysia kan sekarang tengah famous kayangan lah, marhain lah. Sejauh mana kamu rasa benda tu betul? Sebab kadang-kadang kadang-kadang kita mungkin terms kayangan dengan marhain ni macam mana boleh keluar tu. Sepatutnya tidak boleh begitu sebab sepatutnya semua orang dilindungi, okey, dijaga, tak kisahlah kaya ke miskin, kayangan ke marhain ke, okey. Okey, ASEAN Social Cultural Community. Okey, apakah ciri-cirinya bila kita nak jaga cultural, sosial dan budaya masyarakat di ASEAN ni? Yang pertama ada human development. Yang macam Medan cakap tadi lah, human tu orang kalau macam bagi makan, bagi tempat tinggal, itu just basic je, kamu tahu tak? Tapi macam mana kita nak jaga, nak jadikan dia seorang insan? Kita kena bagi dia skill, bagi dia pendidikan, bagi dia latihan, bina insaniah dia. Itu maksudnya. Sebab itulah macam-macam lah kerajaan sediakan buat sekolah, bagi training, bagi macam-macam. Macam apa yang kamu tengah buat sekarang ni adalah human development. Something yang menambahkan value pada kamu. Okay, pada seseorang manusia tu. Kau setakat nak bagi makan, tidur, bangun tidur, super lembu je lah, tak ada nilai. Human development, orang kata pembangunan insan. Itu maksud dia. Yang kedua, social welfare and protection. Perlindungan dan kebajikan sosial. Yang ni pun penting. Sebab tu kalau kita tengok sekarang, nak menjaga tu bukan senang. Okay, maybe kita boleh bagi dia, orang kata kebajikan, tapi siapa yang nak tengok-tengokkan dia punya kebajikan? Yang ni memang bukan setakat kerja kerajaan lah, tapi sebagai kerja masyarakat lah. Kalau tengok sekarang banyak NGO yang turun untuk bantu. Social justice and rights, hak dan keadilan sosial. Yang ni kalau kita tengok keadilan ni, sometimes ada benda yang kita rasakan tak adil, ada hak yang perlu ditegakkan. So sangat penting ada hak-hak. Kalau kita tengok ada isu-isu, contohnya macam Palestin, mereka ada hak untuk hidup aman, mereka ada hak untuk bebas daripada tu. So kita bergerak ke arah tu. Sepatutnya negara sekarang tak payahlah nak fikir nak berperang, nak apa. Kita kena fikirkan hak dan keadilan. Okay? Ensuring environmental sustainability. Ini pun masalah isu utama juga. Sebab bila kita nak develop, kita terlupa kita telah mencemarkan udara, environment. Kita telah membawa kerosakan kepada alam sekitar. So kita kena pastikan alam sekitar tu, walaupun kita develop, tapi kita jaga juga alam sekitar. Sebab itulah kena ada penanaman semula, kena ada level of, orang kata, gas emission tu janganlah sampai membahayakan. Sebab kalau environment tak sihat, secara automatik kita pun jadi terjejas. Dan yang seterusnya, membina identiti ASEAN. Ataupun orang kata, inilah ASEAN identity tu. Sebab kita dah commit nak duduk dalam satu ASEAN, so kita kena ada identiti dia. Dan narrowing the development gap dan mengurangkan apa? Jurang pertumbuhan tu, pembangunan tu. Maksudnya dalam ASEAN kita tak nak lah, negara ni very rich, negara ni very poor. Tak nak. Kalau boleh biarlah sama rata pembangunan tu, kena saling bantu-membantu. Okay, so macam yang dia cakap human development tadi tu, macam mana nak menginsankan sesuatu manusia tu. Kita manusia mamalia, betul tak? Kita boleh beranak, kita boleh bernafas. To be honest, kalau mereka cakap monyet,
lembu, kita pun mamalia jugalah, tetapi macam mana kita nak menginsankan manusia tu, sebab Allah telah beri pada kita akal, fikiran, perasaan. So kita juga dilantik menjadi khalifah. So apa benda yang kita boleh buat untuk develop keinsanan kita ni supaya menjadi manusia yang bukan sekadar makan tidur, bukan sekadar hidup dan mati saja. Okay, yang pertama sekali, education. Yes, itu yang apa tengah kita buat sekarang. Kadang-kadang kita rasa, letih lah kelas, duk mengadap je kan. Baik aku duduk rumah je baring. Kan? Tak boleh sebab kita ni manusia, kita ni insan, kita ni khalifah. Dah jadi tanggungjawab kita untuk sentiasa menambahkan ilmu dan sentiasa orang kata, sebab dengan ilmu tu kita akan beramal dan membantu makhluk lain. Okay? Kamu nak harap lembu pergi sekolah, nak harap monyet pergi sekolah, tak boleh. So sebab itulah dalam human development kita pentingkan aspek yang paling utama, education. Dan how kita educate sekarang, ni walaupun COVID tetap kita kena buat kelas, tetaplah kamu dipaksa duduk depan komputer, buat kelas, buat assignment, semua bagai. Why? Jangan rasa benda ni sia-sia sebab inilah yang akan menambahkan nilai kamu sebagai seorang manusia. Takkanlah kamu nak jadi manusia yang tak ada sebab. Madam kadang-kadang ada juga perasaan malas nak buat kerja, tapi Madam selalu fikir, tapi Madam dan Madam juga ada satu perasaan kalau Madam rasa kalau satu hari tu Madam tak produktif, macam malas, macam tak ada hasil, Madam rasa diri Madam tak guna. So Madam harap kamu pun rasa macam itulah. So investing in human resource development. So macam melabur untuk develop, dah tentulah macam kamu semua melabur untuk jadi seorang pelajar, kena bayar duit internet, kena ada komputer, kena itu dari segi material, dari segi masa yang kamu invest buat ni semua. Jangan merasakan benda sia-sia. Itulah pelaburan, dan pelaburan untuk semakin jadi insan yang bagus adalah pelaburan yang tidak pernah membazir, yang tidak pernah orang kata bukan membuang, tapi kamu takkan nampak macam tiba-tiba otak kamu jadi bergeliga, bercahaya. No, tapi satu hari benda ni akan membantu kamu untuk jadi seorang insan yang lebih better lah daripada hari sebelumnya. Okay? Promotion of decent work. Kita nak supaya semua orang kan ada kerja yang decent. Decent ni kerja yang bagus-bagus. Bukanlah maksudnya kerja yang macam okay, to be honest, pelacur. Pekerjaan juga kan. Dan bagus ke? Tak bagus. Betul tak? Lagi apa lagi pekerjaan-pekerjaan yang kita rasa macam tak decent. Pekerjaan yang macam ya Allah kesiannya lah. Okay? So kalau boleh dengan skill yang kita ada, kita akan dapat kerja yang proper, tempat kerja yang okey, yang elok. Kamu tengok ramai tau yang kerja-kerja kilang yang tak dilayan dengan bagus. So diorang kerja macam hamba abdi, sometimes kerja sampai 18 jam, 20 jam, duduk dalam rumah ataupun kawasan yang sempit-sempit. That is not decent work. Okay? So tak bagus lah. So promoting ICT. So masa ni mulalah kita nampak kepentingannya teknologi maklumat tu. Okay? So macam contohnya sekarang ni tak boleh lari pada ICT. Bila kelas online memang ICT. So zaman tu memang kita perlukan ICT untuk human development. Dan zaman ni lagi lah kalau tak ada ICT tu rasa macam pelik. ICT tu apa maknanya? Internet and Information and Communication Technology. Semuanya di hujung jari. Facilitating access to SNT, memudahkan akses kepada sains dan teknologi. Yes, sama datang dengan ICT, tapi dia datang awal lagi sains dan teknologi. Teknologi sangat membantu. Kamu tengok sekarang kita boleh pergi ke library tanpa perlu pergi ke library secara fizikal, sebab dengan adanya teknologi, kamu ada komputer, kamu ada kemudahan itu. So pakailah sains dan teknologi untuk membantu diri kamu. Okay? Strengthening entrepreneurship skill for women, youth, elderly and disabled. Okay, ni yang Mina nak cakap ni. Sometimes kalau kita dah habis kerja, nanti janganlah kita ingat kita akan diambil bekerja. Janganlah itu je yang harapan kita. Maybe kita kena kuatkan amalan-amalan untuk menjadi usahawan. Okay, ada tak kat sini yang sangat suka meniaga? Boleh share dengan Madam tak? Madam respect sebenarnya orang yang suka meniaga ni, sebab dia ada keberanian untuk mendekati orang, untuk jual produk. Madam selalu je tengok kadang-kadang student-student ni buat live, jual
gincu lah, jual macam-macam lah. Ada ke kat sini yang nak jadi usahawan lepas habis belajar ni, suka, minat nak berniaga? Ada ke? Ada ke? Ke nak kerja makan gaji je? Ke nak jadi isteri solehah? Ataupun suami misali. Ada ke yang minat berniaga kat sini? Ada ke? Kelas, minta seorang ke warna ni? Ada. Ada. Siapa yang minat berniaga tu? Ha? Okay, so maknanya sifat untuk menjadi usahawan ni perlulah ada, bukan sekadar pada ni je. Kita jangan harap nak duduk makan gaji je. Sebab kalau kita jadi usahawan, kita boleh hire pula orang. Kita boleh jadikan, apa orang kata, ni lah, kita boleh berikan juga peluang pekerjaan pada orang lain. Nak untuk women ni siapa? Ni lah, wanita, belia, orang tua dan juga orang yang kurang upaya pun sebenarnya boleh terlibat dalam keusahawanan. Mereka tengok kat sini adalah macam tempat cuci kereta OKU. So semua je punya staff OKU lah. Cuci kereta sangat-sangat cermat, sangat-sangat bersih. Kalau dia jumpa baju kita, baju anak-anak kita dalam kereta, dia tolong lipat pula letak dalam bonnet. Punyalah walaupun mereka disable tapi kerja mereka tip-top lah. Okay, building civil service capability, okay, meningkatkan ataupun membina keupayaan perkhidmatan awam. Ini pun penting juga, okay. So, untuk human development, achieve universal access to primary, okay, education across ASEAN by 2015. Sekolah rendah lah paling penting. So, lepas tu universiti pula, pertempatan di universiti, okay. And then nampak ni, English language. Kita kan sebagai orang ASEAN ni, bab bahasa Inggeris ni terbelakang sikit lah. Tapi kita tak boleh nak deny kepentingan bahasa Inggeris. Sebab apa? Sebab bahasa Inggeris ni dipegang oleh orang-orang yang hebat daripada kita. Kalau kita ni hebat, orang pula belajar bahasa kita, kan? Jadi sebab itulah kita kena galakkan, okay, kefasihan dalam bahasa Inggeris, okay. Okay, nampak ni ICT literacy pun penting. Kita kena celik IT. Pada orang yang sekarang dia celik IT, pandai buat video, pandai buat macam-macam yang ICT, sangat laku. Sebab sekarang ni orang memang go for it. Nak COVID, kamu kena pandai edit video, kamu kena tahu macam nak upload YouTube, macam mana nak buat thumbnail. Madam pun tiba-tiba jadi tahu dah. Sebab that is how dunia bergerak sekarang. Kena tahu, kena celik komputer. Okay. Promote positive view of ICT in particular the internet. Okay, orang kata mesti memang kena guna ICT, especially internet. Mereka percayalah kalau tak ada internet, kita ni tak boleh hidup tanpa internet. Try satu hari tak ada internet, ya Allah, kan? Itulah hiburan, situlah pendidikan, situlah berita, situlah persahabatan kita, situlah. Bagi satu hari tak ada internet, macam mana korang? Tak boleh, media rasa tak nak survive. Media begitu jugalah. Encourage the introduction of ICT at all levels of education. Memperkenalkan ICT ni kat setiap level education. Universiti memang tak asing lagi. Ni sekolah-sekolah, kan. Perlulah ada penggunaan ICT ni. Nak sekarang PDPR, cikgu bagi kerja ikut WhatsApp, cikgu bagi kerja ikut Telegram, kena ada ya. Enhance the use of ICT to promote e-learning. Ni apa yang kita tengah buat ni, e-learning lah ni. Okay, kalau dulu kita rasa macam, kelas tak boleh lah. Kalau pensyarah tak datang, tak boleh buat kelas. Tapi sekarang di mana-mana je pensyarah boleh buat e-learning. Okay, pelajaran secara atas talian. Develop a workforce and manpower with high levels of ICT proficiency and expertise. Dan kita nak ada tenaga kerja ataupun orang profesional yang pandai segi ICT ni. Memanglah kalau madam tengok ada kawan madam tu dia buat website paling-paling pun 1,000 di charge untuk satu website. Okay, so orang kata memanglah, okay, contohnya macam Biro Multimedia, DPEC, macam-macam dia buat, kan. Tu kamu semua, DPEC pun baguslah buat video. Mereka macam, impress lah budak-budak sekarang. Dan itulah sebenarnya skill yang kamu kena tahu. Ini kita Word pun terketar-ketar nak buat, macam mana, kan. Okay.
social welfare and protection. Okay, poverty alleviation. Nah, ini masalah biasalah untuk negara-negara macam Malaysia, macam negara-negara Asia Tenggara lain, itu masalah kemiskinan. Kena sedaya upaya lah. Miskin ni dia penyakit, kamu tahu tak? Sebab daripada kemiskinan dia akan datang pelbagai-bagai masalah lain. Contohnya masalah sosial, masalah tak cukup makan. Bila tak cukup makan, mulalah tak sihat. Bila tak sihat, mulalah tak boleh nak belajar. Dia jadi macam banyak sangat masalah yang datang daripada masalah kemiskinan tu. Sebab itulah dalam agama Islam pun haram untuk kita kalau biarkan diri kita ni dalam kemiskinan. Kena sentiasa berusaha untuk jadi senang, untuk ada duit. Macam Ibit Liu lah cakap, bila ada duit boleh bantu orang, boleh beli air berkontena untuk bantu orang tak ada air, boleh beli makanan lah, kobis lah, apa benda untuk haiwan kat zoo. Dan of course untuk boleh bantu sesama kita. Kalau tak ada duit, aku pandangmu, pandang aku, susah lah. Okay, so mereka nak pentingkan pembasmian kemiskinan, social safety net and protection from negative impacts of integration and globalization. Okay, nak kurangkan negative impact daripada globalisasi, and enhancing food security and safety. Okay, makan pun benda yang elok, cukup makan, cukup bekalan makan. Okay, access to healthcare and promotion of healthy lifestyle. Okay, dapat kata kita ni dapat akses kepada kesihatan dan juga orang kata promotion of healthy, maknanya hidup secara sihat. Okay, kerajaan Malaysia dah keluarkan dah, kena makan suku-suku separuh. Okay, janganlah duk makan coklat, duk minum Starbucks, air 3-in-1, minum air gas, tak sihat. Okay, tapi orang Malaysia ni kadang bukan nak dengar sangat, tapi kita dah ada benda-benda macam tu. So sekarang ni orang duk bising pasal vaksin. Semua dah daftar belum vaksin ni? Dah, madam. Dapat. Ada yang dah dapat tak? Ada yang dah dapat ke vaksin? Ada tak yang dah dapat? Ada yang dah dapat ke? Tak dapat lagi, madam. Saya rasa sebab kita ni orang muda, lepas kita duduk kat kawasan rural area. Tapi kamu tahu tak kisah? Kat Macang, UiTM kita, UiTM Macang memang jadi tempat untuk terima suntikan vaksin lah. Lepas tu baru-baru ni ramai tak mari. Tak tahulah sebab apa, orang tua 1,400 tak mari. Okay, jadi vaksin yang dibawa tu dia perlu digunakan pada hari tu sebab susah nak bawa tu, dia kena tak silap ni suhu dia negatif berapa tu, nak simpan tu susah. Jadi alhamdulillah lah ada yang dapat dah vaksin. Okay, so sekarang ni Pfizer pula ada, so harap-harap kita cepatlah dapat Okay, improving capability to control communicable diseases. Okay, penyakit ni lah. Kalau kamu tengok apa pendapat kamu tentang penyakit tentang COVID di Malaysia sekarang, makin teruk ke makin bagus? Teruk. Makin teruk, madam. Kamu rasa kenapa? Walaupun kita dah PKP, dah ni, dah tu, kenapa? Madam, to be honest, berapa minggu dah Madam tak keluar rumah, maknanya tak keluar, tak jejak tanah ni. Tak keluar. Sebab Madam macam besut ke naik juga, Kelantan pun sama. Okay, kamu rasa kenapa kes semakin naik? Who's to be blamed? Kerajaan, masyarakat, penyakit tu sendiri, perangai kita tak ikut SOP, who's to be blamed? Siapa sebenarnya yang perlu dipersalahkan? Ataupun apa penyebab mencanak-canak kes naik ni? Kalau Ira rasa Ira? tak boleh nak kata government saja yang salah sebab government dah kata PKP, PKTB, tapi ada je yang macam nak balik raya lah, nak pergi sana, nak pergi sini. Kamu tak kejut ke tengok tiba-tiba highway Pantai Timur kau main pula ramai orang balik hari raya? Kan? Betul? Kita raya kau main duduk rumah je, Meda tak jumpa orang pun, kamu tahu tak? Punyalah macam kita takut menjaga, tapi rupanya ramai je dapat surat rentas negeri lah, apalah kan. Sekarang ni kat Pauh 5 pun naik ni, kat pulau kat Kelantan pun naik. Tunggulah kes petang ni macam mana. Ke dah keluar dah statistik? Belum lagi Kau berapa dah? Tak lagi rasanya. Nanti kita tunggu statistik Ensuring a drug-free ASEAN. Kita nak pastikan masalah dadah kat Malaysia ni teruk lah, especially kat kawasan-kawasan Felda. Itu Melayu lah. Kan? Okay, so nak pastikan masa ni tak terlibat dengan dadah dan membina negara yang
yang boleh teguh walaupun ada bencana. Okay. And develop and implement an ASEAN roadmap towards realizing the UN Millennium Development Goals. Yang ni kamu belajar PhD 390 yang MDG tu. So dia ada 10, nanti kamu akan belajar part 5 pula 17 pula. Biasalah nak kurangkan kemiskinan lah, apa-apalah, okay. Intensify efforts to implement project related to poverty alleviation. Okay, nampak masalah kemiskinan bersangkut paut dengan infrastruktur. Maknanya ialah kalau dah miskin mesti mandi air telaga lah, okay. Water supply and sanitation ataupun orang panggil sebagai sistem kumbahan yang tak bagus, berak di tepi sungai, macam tu yang sakit, tak sihat tu, okay. Families living under poverty to be aided with appropriate support system to enable them to become self-reliant. Okay, bagi madam lah. Sometimes kadang-kadang kalau kita bagi miskin ni, kalau orang miskin ni tak cukup nak bagi beras selama beras 2-3 beg. Kenapa? Sebab kita jangan bagi ikan pada mereka, tapi kita bantu mereka ataupun nak ajar mereka cara nak tangkap ikan. Maknanya self-reliant ataupun orang kata dia independent. Okay, kalau dia miskin, kita bagikan dia pendidikan, kita bagi dia skill supaya dia boleh survive lepas ni. Kalau kita nak bagi duit kat dia, sampai bila nak bagi duit? Betul tak? So kita kena ajar lah mereka sebenarnya. And then establish an ASEAN network for family development. Okay. Meningkatkan jaringan lah ASEAN yang saling bantu-bantulah antara satu sama lain. Okay. So, develop and widely implement family, school, workplace and community-based drug prevention and drug abuse control program. So, mereka memang nak jagalah, tak nak ada hal-hal dadah. Sebab dadah ni memang akan merosakkan masyarakat. Ya. Reducing illicit consumption of drug by building consensus and sharing. Inilah. Dan kita buatlah drug research data. Okay, so kita tak naklah masalah dadah ni menyelusup dalam masyarakat. Sebab itulah kalau kat Malaysia kita ada masalah apa, kita ada, kalau dadah ni boleh kena ke hukuman gantung, tapi kalau yang terlibat dengan dadah, dia tidak mengedar, kita ada pusat senenti, kita bantu dia. Okay. So social justice and rights, promotion and protection of rights and welfare of women, children, elderly and disabled. Bila cakap pasal hak dan keadilan ni, kita akan tengok kepada orang yang tidak berupaya, orang yang sentiasa orang kata dianggap dizalimi lah sebagai wanita, kanak-kanak. Kamu tak baca ke kisah yang budak umur 9 bulan, budak lelaki, baby, kena liwat dengan suami pengasuh sampai mati? Kamu baca tak? Tapi media rasa tak heboh sangat. Ada siapa yang baca-baca tak kisah tu? Ada ke? Baru lagi kisah ni, tak sampai seminggu lagi lah. Okay, sangat teruk lah. Okay. And then orang tua pun kena jaga apa semua. Okay. Protection and promotion of rights of migrant workers. Nampak walaupun dia ni orang kata pekerja asing datang kat sini, janganlah layan mereka secara macam binatang. Dulu mana ingat lagi masa media belajar dulu ada kes Nirmala Bonat. Nirmala Bonat ni sampai terjun rumah berapa tingkat nak lari sebab majikan dia terlalu kejam. Kamu tu tak ambil streka badan dia. Dia tu sampai kat balai polis, muka dah masak dah. Maknanya orang kata sini lebam, situ cair. Bayangkan majikan dia ni memang sampai tahap apa? Ni memang streka, potong rokok ni, bukanlah nak kata kadang-kadang adalah masyarakat Cina lah kan, kadang-kadang dia dengar lah sometimes walaupun maid tu agama Islam suruh mandikan anjing, masakkan daging babi, benda macam tu lah. Okay, so walaupun mereka ni pekerja daripada negara asing, janganlah kita aniaya sebab Allah tu ada. Okay, promoting CSR ni membantulah maksudnya. Okay, ni masih lagi menjaga social justice and rights. Okay, so kena jagalah women and children and then gender. Ni masalahnya kalau dekat negara-negara Asia ni orang sentiasa memandang wanita ni hanya sebagai duduk kat dapur. Tak boleh lah. Sebenarnya wanita ni adalah juga tunggak kepada ekonomi, tunggak kepada berbagai-bagai program yang kita boleh jayakan.
Okay, kita boleh buat, bukan sekadar tukar masak periuk nasi di rumah. Okay, develop and implement program to assist children living under disadvantaged and vulnerable conditions. Okay, membantu, membuat program untuk membantu kanak-kanak yang berada dalam keadaan yang ialah menyedihkan, tak sekolah apa semua. Membaca tak satu Facebook punya post daripada Asiah Jalil? Dia ni peguam lah, madam. Yalah, kadang-kadang dia terlalu lantang, tapi kadang dia suka juga baca. Asiah Jalil, siapa ada pernah baca? Baca, dia ni peguam. Dia lantang lah, macam famous jugalah. Kamu tahu tak dia tulis satu artikel dia pasal apa? Bukanlah artikel kat Facebook dia. Zakat untuk zakar. Selak dia ketawa. Sebab apa macam ni? Kan ada, tahu tak kisah dekat KL ke kat mana tu? Okey, seorang lelaki kahwin dengan 4 orang, duduk satu rumah, 4 bini tu, anak 28 orang. Baca tak kisah tu? Baca tak kelas? Ha. Duduklah rumah flat bersempit-sempit, keadaan yang kotor. Kamu bayangkanlah 28 orang. Kan, anak 28 orang, mak 4, ayahnya 1. Semua tak pergi sekolah. Dia tanya bila nak pergi hantar pergi sekolah? Nantilah nak hantar Noh Tahfiz. Sekolah pondok kat Kelantan. Sedap ayah dia. Tu dia orang kata. Lepas tu orang zakat ni sian tengok bagilah zakat. Lepas tu peguam ni ditulis apa tau? Inilah dia zakat untuk zakar. Ya Allah, selok dia ketawa. Bukan apa, anak ni dilahirkan bukan untuk disia-siakan macam tu. Kalau dah sampai anak dekat 30 orang, seorang pun pergi sekolah makan tak cukup, sampai orang zakat pula nak pergi hantar. Kan? Tak payah nak kahwin ramai-ramai lah, bela mana ada dulu. Memang dahsyat lah tak pergi sekolah anak dia. Bayangkan zaman-zaman orang, zaman-zaman semua orang nak mengejar kemajuan, tak pergi sekolah. Bayangkanlah apa nak jadi dengan budak-budak tu. Ya, okay. So kita engage private sector untuk bantulah. Okay, benda-benda macam ni contohnya macam Greenpeace, Habat Alam Malaysia, persatuan itu, persatuan ini, persatuan kasih, persatuan apa benda semua untuk bantulah. Okay, sebab kalau nak harap kerajaan je letih juga. Encourage adoption and implementation of international standards on social responsibility. So kita adakan standard dari segi international. How we want to help these people. Okay, increase awareness, meningkatkan kesedaran dalam macam mana nak bantu golongan-golongan yang tidak bernasib baik ni. Okey, ini dia cakap pula pasal environment. Seperti mana dia cakap tadi, pada tahun 1990, alhamdulillah lah dah dunia start memikirkan bahawa betapalah dunia dah semakin tercemar. So mereka mula memikirkan tentang kelestarian alam sekitar lah. Okey, nak jaga. So nak try untuk tengok isu-isu alam sekitar, nak jaga pollution, tak naklah ada pencemaran, walaupun nak membangun, nak buat kilang, tapi agak-agak patutlah pencemaran pun. Okay, so nak mewawarkan tentang sustainable development ni melalui pendidikan. Sebab tu saya depan kamu akan ada PAD 350. So kamu akan belajar lah macam mana nak membangun tapi dalam masa yang sama tetap menjaga alam sekitar. Okay, promoting environmentally sound technology. Buat teknologi yang menjaga alam sekitar. Contohnya kita ada teknologi solar. Okay, so kalau kamu tahu elektrik yang kita guna sekarang ni menggunakan arang batu. Arang batu ni adalah non-renewable resources. So kalau kita guna orang kata sumber daripada matahari, yang tu lagi bagus, lebih environmentally sound sebenarnya. Okay, promoting quality living standard in ASEAN cities. Okay, tengok macam bandar-bandar utama ni janganlah pencemaran. Kalau boleh bumi hijau, seronok je kan. Kau pernah pergi kat KLCC tak, tengah-tengah tu kita boleh jogging. Kita jogging bawah KLCC yang sangat moden. Okay. Okay. Dalam masa yang sama kita juga duduk dalam taman lah, seronok macam tu kan. Okay, tapi KLCC je lawa. Kalau kamu tengok coket pening pula kepala. Harmonizing environmental policies and database. Okay, promoting penggunaan orang kata laut
dan pantai. Ni agak-agak patutlah kalau kita gunakan pukat tunda semua muka anak-anak ikan, dah apa lagi yang tinggal lah, itu maksud dia. Dan juga promoting sustainable management of natural resources and biodiversity. Okay, so nak jaga kepelbagaian bio, basically nak jaga alam sekitar. Okay, ASEAN dah sudah mula memikir untuk menjaga alam sekitar lah. Fresh water resources, ikan air tawar. Kamu tahu kan ikan air tawar adalah lebih sihat daripada ikan laut lah. Tapi kadang-kadang Madam pun tak boleh makan sangat ikan air tawar ni. Kita biasa makan ikan laut. So orang kata sungai Mekong tu semua nak jagalah. Okay. Climate change and addressing its impact, perubahan iklim yang melampau-lampau nak kena jaga, nak kena tahu macam mana nak mengurangkan kesan dia, dan juga nak forest management, menguruskan hutan. Okay. Sebab kita faham ya, hutan ni adalah salah satu tempat tadahan hujan. Nanti kalau hutan ditebas-tebas, itu yang kita jadi banjir teruk tu. Okay. Ni tengok tadi buat haze pollution. Jerebu ni pun masalah jerebu ni masalah sangat sebab Indonesia dia sangat besar, so dia memang bakar hutan, dan bila dia bakar hutan tu jadi dia punya asap-asap tu sampai ke negara kita yang lebih kecil daripada dia tu. Tu yang jadi teruk tu. Madam ingat lagi dulu Madam masa kecil memang teruk sangat pencemaran udara kerana jerebu yang datang daripada Indonesia hari-hari sampai tak nampak ni. Tapi dulu kan pernah kan sampai tak nampak jerebu. Sampai tu Madam pergi KL sebab Indonesia belah situ. Jadi KL, Putrajaya, memang tak nampak, memang teruk. Kalau kabus tu seronok sebab dalam dia ada air kan, jadi sejuk. Tapi kalau jerebu ni, dia jadi macam orang kata ni lah, dia jadi macam bahaya sebenarnya untuk pernafasan kita. Okay. Dan quality living standard dekat bandar-bandar. Okay, kamu tak nak duduk kat bandar yang selamat, yang canggih, internet laju, tapi ada pokok, ada urban planning yang bagus. Kadang-kadang bila tengok kat Kelantan lah biasanya, Kota Baru, dia punya tanah, jalan raya dengan rumah tu terlalu dekat. Kedai ke apa, cukuplah pergi belakang KB Mall, duduk nusuk belakang tu, macam kita rasa urban planning dia ataupun perancangan bandar dia tak berapa okey lah. Tengok je lah jalan raya, Madam duduk Besut, and then Madam sentiasa pergi ke Machang. Nampaklah kualiti jalan raya antara Besut dengan Machang tu. Itu sebenarnya dia ada kena-mengena dengan authorities jugalah. Okay. Ataupun maybe some sort of jalan utama ke apa. Tapi kita akan nampak kualiti bandar tu melalui pentadbiran dia. So kalau boleh ASEAN ni nak capai bandar-bandar tu jadi bandar yang selamat, bandar yang canggih, bandar yang seronok untuk diduduki. Okay. Okay, yang seterusnya. Lambat lagi ke nak habis ni? Ya Allah, separuh lagi Okay, building the ASEAN identity. ASEAN, okay, kita kena ada awareness ataupun sense of community lah. Kita kena rasa kita ni sebagai orang ASEAN, kita ada warisan kita, okay. Kita sentiasa kreatif dan kita sentiasa promotekan budaya kita ni. Ada orang kata kalau melawat Melaka seperti melawat Malaysia. Kalau melawat Malaysia seperti melawat ASEAN. Orang pula kata gitu sebab kat Malaysia ni dia ada India, ada China, ada semua ada, okay. So kita nak promote lah, okay, melalui media-media tentang bagusnya ASEAN, promote tentang kat sekolah pun kita nak orang tahu pasal ASEAN, dan kita pun memang ada buat sukan C lah, untuk sama-sama saling ni lah. Okay, ni narrowing the development gap ni adalah untuk mengurangkan jurang antara negara-negara ASEAN 6 dan CLMV countries. Apa itu CLMV countries? Okay, kalau kat negara ASEAN ni kamu akan tengok dia punya ada gap lah. Contoh macam Madam cakap, Singapura memang negara yang memang negara yang bermaju lah. Kalau kita nak banding, kalau kamu pergi kat negara-negara lain dekat dalam ASEAN Tenggara, memanglah Singapura yang paling maju, paling bersih, paling canggih lah. So kita sebenarnya tak nak nampak sangat jurang antara 6 negara ASEAN ni dan CLMV ni. Okay, ini sekejap.
Sekejap madam ni, sekejap. Rehat sekejap boleh tak korang? Boleh tak? Boleh, madam. Boleh, Boleh, madam. madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, Eh, madam. okey. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, sorry. Okey, CNMV countries ni tadi kan. Adalah negara-negara Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam. Kalau kita tengok negara-negara ni adalah negara-negara yang baru masuk ASEAN dan dia macam negara-negara yang miskin. Betul tak? Dia macam negara-negara yang income dia rendah lah. So nak bantu. Kita tak nak ada gap antara negara-negara ASEAN yang ada dua pula, orang kata dua darjat pula, okay. So dia pun buat plan lah macam mana nak bantu negara-negara ni, okay. So apa yang dia buat adalah ASEAN Strategic Framework on Health Development, okay. Second, ASEAN Environmental Sustainability. Ini antara perkara-perkara lah yang dibuat, okay. Buat Krabi Initiative and then macam-macam lah. So ASEAN Committee on Disaster Management, ASEAN Education Minister Meeting, ini antara dia punya meeting je lah, okay. So start pada tahun 1978, ASEAN Community on Social Development, okay, dia formulate and recommend, dia buat polisi-polisi, program-program dan strategi-strategi untuk social cooperation lah, okay. Dan dia juga dapatkan support daripada negara-negara luar lah untuk bantu. COSD was dissolved. Lepas tu dia bubarkan COSD dan diganti dengan Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development. Okay. Lepas tu ASEAN Community ni di-upgrade kepada AMM dan akhirnya menjadi salah satu komponen dalam ASSC lah. Ini lebih kurang program-program di bawah social culture ni. Okay, culture ni maknanya nak social ni maknanya nak membantu lah. Okay, rakyat-rakyat secara sosialnya dalam tu. Kalau kamu tengok macam-macam lah dalam ni. Pasal disaster, pasal kesihatan, pasal welfare, pasal women belia, pasal culture, arts and of course lah pasal kemiskinan. Okay. So dia buat juga AUN, ASEAN University Network, ditubuhkan pada 1995. Mulanya jadi 13 ahli universiti lah. Lepas tu sekarang dah ada 30 ahli, okay. So universiti, kamu tahu lah apa yang universiti buat, dia akan buat kajian-kajian lah untuk culture apa semua ni, okay. Universiti lagi lah dia banyak buat kajian pasal ASEAN. Nampak ni, ini adalah member universiti dia, Brunei. So kat Brunei universiti ni. Okay, kalau kat Malaysia, universiti yang terlibat lah UiTM tak ada lah ya. UM, USM, UKM, UPM dan UUM. Sebab kita ni tak ada international study sangat. Kalau UM, USM, UKM ni memang dia punya ni lah. Myanmar, okay, Thailand, Chulalongkorn. Ini universiti-universiti yang top-top lah. Okay, so mereka bergabung untuk keluarkan, saling buat research lah. Okay, ni pula ASEAN punya sukan lah. Dia held every 2 years. Okay, dia buat setiap 2 tahun ASEAN. And then
dia start pada tahun 1959 and then dia CEAP and then ditukar kepada Sukan C. So akhirnya sekarang ni disertai oleh semua negara termasuklah Timor Leste. So pada tahun 2015 SEA Games dibuat Singapura dan 2017 dibuat di Malaysia. So dia rasa lepas tu tak ada sangat kan sebab kita dah ada COVID ni. So para games ni untuk untuk orang yang OKU lah. Okay, so dia buat juga dan pertama kali dia buat pada tahun 2001 di Kuala Lumpur. So nanti nak buat kat Singapura lah. Okay, so ASEAN University Games yang tadi tu dia buat juga setiap 2 tahun. And then start buat pada 1981 kat Thailand dan pada 2016 pun dia buat dekat Singapura. Okay, ni yang pasal drugs tadi. Okay, start dekat Bali Concord. Dia nak kenakan orang kata apakah tindakan yang dia buat untuk mengurangkan trafficking ni, pengedaran dadah. Okay, so dia nak buat research and then education and then nak fight lah penyalahgunaan dadah. So diorang juga ada orang kata kerjasama dengan Colombo, dengan United Nations, Interpol untuk menasihatilah. Okay, dalam aktiviti-aktiviti dadah ni, okay. So first meeting dia pada tahun 1976, dia fikir pasal pelaksanaan, pasal undang-undang, pasal macam mana nak rehabilitate pemulihan, rawatan, prevention and information. Dan tak kurang juga buat pasal latihan dan research lah. Okay. Sebab sometimes orang kata dadah ni adakah jenayah ataupun bukan nasib, bukan orang terlibat ni masalah jenayah ke sebenarnya ataupun masalah sosial. Ada juga yang mana dengar lah, patut ke dia kenakan hukuman gantung. Macam tu lah, tapi masih dalam debat lah. Okay. Okay, so ni adalah antara beberapa cooperation yang ASEAN buat dalam mengekang penyalahgunaan dadah dan orang kata pengedaran dadah lah. Okay, ASEAN Vision pada tahun target. Inilah dia punya antara cooperation dia. Habislah. Alhamdulillah. So macam mana? Okay ke? Ke puas? Ke boring? Okay ke korang? Dengan tak nampak muka madamnya. Okay, madam. Oh, beres sokmo korang. Tapi tak tahulah faham ke tak tu. Okeylah, tak apalah. Okay, kelas kita habis sampai sini. Ya. Yeah? So, Medan harap kamu fahamlah sedikit sebanyak apa dia social cultural cooperation yang ASEAN buat. Macam-macam lah. Okay. Nanti, cuba kita tengok soalan ASEAN. Dia tanya pasal apa Okay, kejap Medan nak try tanya. Mana tahu soalan dia susah ke, tak susah ke. Okay, try buka library resources. Apa ada Pasius? Library UiTM. Try tengok kepada Pasius supaya kita ni taklah belajar secara orang kata belajar lagu mana ke apa ke. Library UiTM. Okay. So kita kena cari dekat bahagian apa ni? UiTM Kelantan je lah. Senang sikit nak cari. Dia sentiasalah membuka-buka UiTM Kelantan punya ni website. Okay. Ish. Okay. So kamu boleh nak cari semua kamu punya Pasius dekat dalam e-resources ni. Okay. So walaupun tak boleh pergi library, boleh je cari. Okay. Baik. Apa sebab pula? Massive Open Learning. Enroll me. Okay. Geramnya. My course.
Online databases. Wijaya. Ini 381. No courses. Oh Allah. Tapi boleh sangat madam buat. Kita home balik. Apa salah? Muk ni. Sekejap madam. Collection. Okay, books. Exam paper. Terus so, okay, kamu kena log in. What is this? Oh, ada lah ni. Same papers. Saya tak keluar mana? Tengok madam pun tak biasa tengok. Tengok pada tahun sebelum COVID ke 2020 lah kot. Search. Diploma. Nah, dia. Okay. Okay, PE 381 ni kita je ambil Tengok soalan dia. Identify two similarities and two differences shared by most ASEAN countries. Ini chapter 1 kan. 4 motivating factors that led to the formation of ASEAN. Tengok sekejap mana tak cooperation. Soalan dia. Inilah soalan-soalan dia Meda harap kamu semua nantilah kita akan rasa Misha ada buat ni tak? Misha ada buat Misha ada buat latihan tak? Kelas, Misha ada buat latihan tak? Mana budak-budak ni? Pak D Syafiq madam. Kamu Syafiq Syafiq lagi 4D. bagus. Tak di Syafiq? 4D Syafiq. Oh, okey. Tak apalah. Nanti kita akan dah last nanti kita akan bincang. Setakat ni kita akan habiskan dulu Boleh? Boleh madam. Okey, sorry lah kalau Boleh, kelas madam. boring. Okeylah, nanti kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.